Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sila ke muka surat berapa? Muka surat 414 ya. Muka surat 414 dan 415. 414 itu sebenarnya 413 dan 413 pendapat Yusuf Qardawi. Nah, 419. Oh, 419 ya. 419 hadis 418 kita ambil riwayat Aisyah radhiyallahu anha lagi, katanya kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fahu ala mawdi'i fiyya wa yashrabu wa ata'arraqu al-'arqa wa ana haid fa ana ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيه. Terjemahan, aku minum sedang aku haid pada ketika itu. Kemudian aku hulurkan minuman itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda meletakkan mulutnya pada pipi, pada tempat mulutku. Baginda pun minum. Aku pernah gigit daging ketika haid. Kemudian aku berikan kepada Nabi, lalu baginda menggigitnya pada tempat gigitanku. Lalu pada ketika itu aku pada ketika itu sedang haid. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan keadaan hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang menarik sebenarnya, terutama sekali bagi mereka yang baru nak belajar bagaimana nak berinteraksi dengan isteri dengan cara yang baik dan halal. Kadang-kadang baik tapi tak halal, kita lihat. Ini baik dan halal. Baik artinya beroleh pahala padanya, iaitu mencari mendidik kasih sayang wanita, kasih sayang isteri. Nyatanya di sini aku minum sedangkan aku haid. Aku beri kepada Nabi, maka Nabi meletakkan bekas mulutnya pada mulut aku, pada bekas mulut aku, mulut Aisyah radhiyallahu anha. Fayashrabu, lalu Nabi minum, wa ata'arraqul 'araqa, dan pula aku pernah gigit al-'araqa, gigit daging ketika haid. Kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menggigitnya pada tempat gigitanku aku pada ketika itu sedang haid. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mencari jalan bagaimana untuk bertukar bekas mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Sesiapa yang fahamannya tentulah, sesiapa yang berjaya mendapat bekas mulut Aisyah radhiyallahu taala anha,
mendapat bekas mulut Nabi, bukan Aisyah. Aisyah mendapat bekas mulut Nabi merupakan satu keistimewaan. Jarang orang nak buat begitu. Setinggi-tinggi yang kita lihat hari ini, dia bertukar sudu. Satu bahagian beri makanan dengan sudu kepada suaminya, dan suaminya juga buat begitu depan-depan orang ramai dalam satu jamuan besar, bukan jamuan kecil-kecil. Di rumah lebih lagi lah kita katanya. Di rumah lebih lagi. Dia bukan sekat hola sudu, makanan dalam sudu, tapi dalam sudu, di luar sudu pun habis semua sekali. Mungkin begitulah. Kalau begitu pun misalnya tidak menjadi satu perkara yang jijik. Tidak. Apalagilah dengan isteri dengan suaminya, suami dengan isteri. Malah dia boleh mengeratkan kasih sayang, dan itulah dia yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Siapa lagi yang lebih terkenal lebih daripada Nabi pada berbuat sesuatu yang agak jijik, orang memandang jijik padanya, tetapi Nabi SAW tidak. Malah baginda mendapati perkara itu adalah sesuatu yang boleh menarik perhatian dan kasih sayang. Kita lihat pulanya satu Aisyah lagi. Aisyah ni banyak hadis-hadis yang meriwayatkan berita-berita yang seumpama ini, yang menunjukkan kedudukannya yang lebih istimewa dengan Nabi SAW. Katanya di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun wa huwa yaqra'ul Quran. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha lagi katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertelkan di atas ribaku, riba Aisyah, dan membaca Al-Quran. Ketika itu aku sedang haid. Aisyah sengaja membesarkan pada ketika itu dia haid. Boleh jadi terlalu banyak begini, dia ada satu hikmat, barangkali hikmat untuk menyatakan kedudukannya berbanding dengan wanita-wanita lain. Adakah wanita-wanita lain yang sama dengan apa yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha? Tak ada pun siapa yang menceritakan, tetapi semua orang faham begitu. Faham bahawa Aisyah istimewa dalam hal ini. Peristiwa Aisyah radhiyallahu taala anha sedang haid. Nabi membaca Quran. Nabi duduk di atas riba Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada ketika itu Aisyah sedang haid. Nabi membaca Quran. Hukum yang kita boleh dapati daripada hadis ini, pertama orang perempuan tidak najis, seperti mana yang dia baca dalam hadis sebelum ini. Nabi mengholor kain kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini pula Nabi duduk di atas riba Aisyah yang sedang haid, sedangkan Nabi membaca Quran. Pertama, kita boleh faham daripada hadis ini bahawa wanita itu tidak dicacatkan, tidak jadi kotor dengan sebab dia sedang haid. Tidak jadi kotor dengan sebab itu. Pertama. Yang kedua, perhubungan badan dengan wanita yang sedang haid tidak membatalkan wudu, tak membatalkan wudu, kerana Nabi SAW sedang membaca Al-Quran pada ketika itu, tetapi belakangnya duduk ataupun punggungnya duduk di atas riba Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguh menariknya contoh yang diberi oleh Nabi SAW kepada umatnya. Perbuatan yang seumpama ini tidaklah dikatakan nakal, ganas dan sebagainya, tidak, tetapi itulah yang terbaiknya. Terbaik. Ajaran Nabi dianggapnya sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi menanamkan kasih sayang pada isteri, dan suami juga dilayani oleh isteri dalam keadaan yang cukup mesra. Kemudian daripada seterusnya,
Hadis ini menunjukkan betapa dibolehkan suami berinteraksi mesra dengan isteri ketika haid. Malah dalam haid, dalam riwayat menyatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan apa sahaja kecuali hubungan kelamin. Hubungan kelamin itu tak boleh dalam masa haid. Lain-lain boleh. An-nikah di sini membawa makna kelamin, hubung kelamin, nikah. Satu lagi maknanya nikah akad. Akad, ya, akad nikah pun satu artinya, dan satu lagi berhubung kelamin juga an-nikah. Az-zawaj sama juga makna an-nikah. Jadi an-nikah ini kadang-kadang artinya akad nikah. Akad nikah pun tidak menjadi apa-apa halangan. Nikah tidak menghalangkan seorang itu, seorang tidak nikah, dan akad nikah kedua-duanya diharuskan. Begitu. Sikit lagi. Dua. Islam tidak melarang seseorang jika ada kebaikan di sebaliknya. Makan, minum bersama, tidur bersama dengan isteri sangat menyumbang kepada kemesraan dan kasih sayang. Sekalipun dalam masa haid, jika ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, pasti ada mudarat di sebaliknya. Jadi bila Al-Quranul Karim menganjurkan supaya seseorang tidur bersama isteri, makan bersama isteri, yang kita sebutnya makan, minum bersama keluarga, itulah yang terbaik bagi manusia apabila ingin berhubung kelamin. Langsungkanlah perbuatan itu. Demikian juga makan minum, bukan hanya dengan anak-anak, tapi isterinya juga sama. Dalam ayat lain menyatakan apabila seseorang ingin menegur isterinya dengan cara yang lebih kasar, iaitulah kita lihat pada wanita nusyuz, perempuan yang derhaka kepada suami. Bagaimana ingin mengajarnya? واضربوهن فإن أطعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا واللاتي تخافون نشوزهن, dan isteri-isteri yang kamu merasakan mereka ini derhaka, melawan, fa'izuhunna, berilah nasihat kepada mereka. Pertama, wahjuruhunna fil madaji'i, dan tinggalkan tempat tidur. Ini satu penyaksaan kepada wanita apabila suaminya tak suka bermalam bersama, tidur bersama. Mereka merasakan satu jeritan hati kepada mereka kerana dijauhi oleh suaminya. Dijauhi oleh suami. Apabila Al-Quranul Karim menjadikan menjauhi diri daripada isteri, tandalah bahawa ini petanda bahawa perempuan ini boleh diajar, tetapi bukan diajar untuk menyakitkan badan, tetapi menyakitkan hati. Hati yang sakit lebih berat daripada badan yang sakit. Badan yang sakit orang Arab kata dia boleh sembuh dalam beberapa hari sahaja. Tetapi tindakan yang menyakitkan hati, dia tidak akan sembuh selama-lamanya. Takkan sembuh. Orang Arab kata apa dia katanya? Tak ingat. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum haid. Apa hukum haid ini? Jadi ayat ini diturunkan, hukum haid ialah
tak boleh dilakukan kecuali pada waktu mengajar isteri supaya mereka pulang ke pangkal jalan. Jangan derhakakan suami. Haid ialah darah kotor yang keluar pada setiap bulan daripada rahim wanita yang belum sampai usia putus haid dan sudah baligh. Biasanya berselang setiap 28 hari darah itu akan darah tidak asing lagi kepada wanita normal dan sihat tubuh badannya. Jadi kalau wanita itu antara sihat tubuh badan dan wanita yang tidak mempunyai halangan untuk melahirkan anak, maka dikira badan ini normal, dan normal ini dikemukakan, dikategorikan sebagai wanita yang sihat tubuh badannya. Pada masa-masa yang lain, kedatangan haid bagi seorang wanita adalah satu kejutan yang mengganggu fikiran. Tetapi pada zaman moden ini, kedatangan haid dianggap wanita sebagai manifestasi biasanya dan tidak merasakan darah ini mengganggu kehidupan harian mereka atau berasa kekok menjalankan kerja-kerja harian dan rasmi. Ini katanya wanita haid zaman sekarang ini, haid tidak mengganggu apa-apa bagi seorang wanita, tetapi haid ini merupakan satu fenomena yang berlaku kepada semua orang wanita sebagai tanda bahawa mereka normal hidupnya, normal, biasa. Para gadis dan wanita pada zaman ini mungkin tidak menyedari mereka telah terlepas daripada tongkongan tahayul dan ketakutan yang sekian lama menghantui kaum wanita dan membuatkan mereka diselubungi risau dan hidup serba salah dalam tempoh mereka didatangi haid. Sedangkan ini telah dialami oleh mereka yang sedangkan keadaan ini telah dialami mereka selama beratus-ratus tahun dulu lagi. Jadi bagi mereka tidak menimbulkan apa-apa, sekalipun adat jahiliah ini lebih tebal lagi, terutama apabila menghadapi isterinya dari kalangan orang jahiliah yang begitu banyak pantang larang pada masa kedatangan haid. Jadi kemudiannya lebih menakutkan lagi apabila kedatangan haid itu dihubungkan dengan kejadian sebagai terkena hantu. Ada juga aneh juga ini. Mengapa berdarah haid? Kerana diganggu syaitan hantu. Pada abad-abad pertama Masihi, pada
pada abad pertama Masihi, ada orang yang mempercayai apabila wanita didatangi haid, arak-arak baru matang akan menjadi masam. Arak-arak yang baru matang akan menjadi masam, begitu. Biji-biji yang disentuhnya menjadi kering, disentuh oleh wanita yang sedang haid. Rumput rampai masih layu, dan buah-buah menjadi gugur kerana di bawah pokoknya pernah diduduki wanita yang sedang haid. Ini semuanya kepercayaan yang melebihi daripada kebenaran, khurafat lah kita katanya. Semuanya itu dikaitkan dengan adanya wanita haid yang datang ke kebun, menjadikan kebun itu kering, menjadikan kebun itu mudah gugur dan berbagai-bagai lagi. Semuanya ini merupakan alamat-alamat yang belum ditunjukkan buktinya setakat ini. Apa yang ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis menyatakan semuanya itu kehendak Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak begitu, maka segala kejadian yang berlaku tidaklah menunjukkan apa-apa tanda, tetapi ia adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yathurna, hinggalah allazi ya'ti imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinarin. Sekat dulu untuk pagi ini, dan saya ingin minta maaf lah. Saya barangkali dalam bulan ini hingga akhir bulan nak bercuti. Cuti tak sihat. Cuti tak sihat. Jadi cuti tak sihat ni cuti apa? Cuti uzur lah, bukan cuti hospital. Cuti kat rumah. Hingga akhir bulan. Kalau ada apa-apa masalah lagi, tambah lagi. Sebulan lagi. Sebulan lagi. Dan kalau ada lagi pulaknya, tak sihat lagi, kita boleh tambah lagi. Pasal nampak gayanya ada faktor-faktor yang menyuruh, menggalakkan supaya bercuti. Pagi ni pula pun datang keluar daripada rumah saya sampai parking kat luar tu, saya nampak kereta dia nak masuk, tapi dia nak masuk tu lambat sehingga bodinya tu masih berada di atas jalan, walaupun kotak parking itu sempit, pendek. Jadi saya terpaksa lalulah juga malam-malam yang pagi yang gelap begitu. Jadi dia saya tak nampak, tapi dia berhentilah setakat itu. Sebabnya dia separuh badan dia dalam kotak parking. Separuh lagi di luar. Menjadikan saya terpaksa pergi jugalah, rempuh juga. Pasal apa? Sudah dekat dah dan tidak ada jalan lain. Lagipun dalam gelap begitu taklah yakin bahawa ekor kereta dia tu jauh sangat termakan di atas jalan raya. Jadi itu pun sampingan alasan untuk bercuti. Itulah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelegaan sikitlah. Satu, dan hal-hal lain lagi pun ada 2, 3, 4 perkara. Saya dalam bulan ini nampaknya diberi cuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan beri cuti.
Jadi cuti itu kita hormatilah hinggalah sampai akhir bulan ini. Akhir bulan. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita hajati. Tolongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.